Nabi SAW pernah ditanya oleh Said ibn Zaid radhiyallahu anhu. Ibnu Zaid berkata, dan dia adalah satu daripada Al-Ashar Mubashirin, golongan 10 sahabah yang dijanjikan syurga. Dia berkata, Ya Rasulullah, kamu kenal ayah aku, Zaid ibn Amr ibn Nufail. Kamu kenal akan dia. Dan dia sudah meninggal. Adakah dia benar-benar akan berada di api neraka? Kamu tahu apa yang berlaku kepadanya? Okey, dan siapakah Zaid ibn Amr ibn Nufail ini? Dia adalah lelaki yang dikenali oleh Nabi SAW sebelum Nabi SAW menerima wahyu. Dan Zaid ibn Amr ibn Nufail walaupun setiap hari syirik tersebar luas, sebelum Nabi SAW bahkan membuat panggilan ke Allah Subhanahu Wa Taala, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia berasal dari beberapa individu yang berkata, tak mungkin, tak masuk akal semua batu berhala ini adalah Tuhan kita. Itu semua tidak masuk akal bagi dia. Bukan itu saja, tapi dia biasa bersuara lantang menentang sembah berhala. Dan dia adalah anak saudara Al-Khattab, bapa kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah anak saudaranya. Dan dia tahu bahawa tidak mungkin bahawa berhala-berhala ini adalah Tuhan. Rasulullah SAW katanya, kamu tahu apa? Aku ingat satu ketika dulu, aku duduk berkumpul dengan Zaid ibn Amr ibn Nufail dan mereka menghidangkan daging. Dan Nabi SAW tidak pernah makan daging yang disembelih atas nama batu berhala. Maka Nabi SAW tak makan dan beliau menolak. Dan kemudian datang giliran Zaid ibn Amr ibn Nufail di Pelawa. Dan dia mula berkata kepada mereka, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kamu haiwan ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kamu dari langit. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan semua daging ini untuk kamu. Dan kamu kemudian menyembelihnya atas nama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu lantang bercakap menentang amalan mereka. Dia juga biasa pergi ke Kaabah. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha katanya, dan dia biasa melaungkan kata-kata di situ, tidak seorang pun dari kamu adalah dari agama Ibrahim AS, kecuali aku. Apa yang kamu semua buat bukan agama Ibrahim AS. Aku tak tahu apa itu yang kamu semua sembah, tapi bukan ini. Dan dia biasa membuat doa. Asma radhiyallahu anha mendengarkan doanya. Dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia juga menceritakan perkara ini dari ayahnya. Dia biasa membuatkan doa dan dia biasa berkata, Allahumma law a'lamu ahabbal wujuhi ilaika la'abadtuka bihi. Ya Allah, seandainya saja aku tahu jalan mana yang paling menggembirakan kamu, yang menyenangkan kamu, aku akan sembahmu mengikut jalan itu. Walakinna la a'lamuhu. Tapi aku tak tahu, ya Allah. Aku tak tahu apa itu. Dan dia membuatkan sujud. Dan dia menangis. Dan dia berkata, Ihdini ila ma yurdik. Cuba kamu semua lihat keikhlasan doa itu. Ya Allah, bimbinglah aku kepada yang menyenangkan kamu. Tapi akhirnya, dia ditindas. Dan dia dipukul oleh bapa saudaranya dengan begitu teruk. Lepas tu, dia tinggalkan kota haram. Dan dia pergi mencari bimbingan ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh beberapa rakannya. Hanya sebilangan orang yang melakukannya. Melihat kepada agama Kristian, melihat kepada agama Yahudi, cuba mencarikan panduan, cuba mencari tauhid. Dia tidak menjumpainya. Dan anda tahu apa lagi yang biasa dia lakukan? Ketika Allah Azza wa Jal menurunkan ayat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zanbin kutilat. Dan ketika baby-baby perempuan yang dikuburkan hidup-hidup. Ini amalan yang menjijikkan orang Arab jahiliah. Ketika mereka biasa menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam wahyu awal, setiap kali anak perempuan itu bercakap dan berkata, atas sebab apa aku dibunuh? Mengapa aku dibunuh? Sebelum ayat itu diturunkan, Zaid ibn Amr ibn Nufail ini biasa pergi ke tempat-tempat tersebut di mana parit-parit berada di pinggir Mekah, di mana mereka akan menguburkan anak perempuan mereka. Dan katakan, jangan buat itu, berikan dia kepada aku. Aku akan mengambilnya dan aku akan jaga semua anak-anak ini sehingga mereka akan mencapai usia perkahwinan dan kemudian mereka akan dikahwinkan. Subhanallah.